Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Sabri bin Sakri, nombor metrik 2200251, akan membentangkan ayat 22 daripada surah Al-Mulk untuk subjek GBX 0062 aspirasi daripada Al-Mulk. Baiklah, sebelum itu saya akan membacakan surah Al-Mulk pada ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Yang bermaksud, maka adakah orang yang berjalan melalui jalan yang tidak betul yang menyebabkan dia selalu jatuh tersungkur di atas mukanya boleh mendapat hidayah, atau orang yang berjalan tegak melalui jalan yang lurus rata? Ayat ini menunjukkan bahawa terdapat perumpamaan antara dua golongan, iaitu golongan yang pertama adalah golongan orang mukmin dan golongan yang kedua adalah golongan orang kafir. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut terlebih dahulu golongan orang kafir, kemudian golongan orang mukmin, yang mana pada ayat afaman yamshi mukibban ala wajhihi, iaitu maka adakah orang yang berjalan tersungkur di atas wajahnya, yang mana ia menunjukkan kepada golongan orang kafir. Mereka ini menunggangi kepalanya dengan dalalah, yakni dengan kesesatan dan juhalah, kebodohan, buta hati dan mata. Maknanya mereka itu berjalan dengan keadaan muka berada di bawah dan juga badan berada di atas. Mereka tidak dapat melihat manakah arah kanan dan juga mana arah kiri. Kemudian pada ayat amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, adakah mereka yang berjalan di atas jalan yang lurus dalam keadaan yang tegak? Iaitu ayat ini menunjukkan golongan orang mukmin, yang mana mereka melalui jalan yang lurus lagi terang dan berada dalam keadaan yang tegak. Jalan yang ditempuhnya lurus, tak ada belok sama sekali, iaitu mereka melalui jalan siratul mustaqim, itu jalan yang lurus. Mereka dapat menuju kepada matlamat yang benar. Baiklah, apakah elemen ataupun poin utama di dalam ayat 22 surah Al-Mulk ini? Poin utamanya adalah terletak pada perkataan ahda, iaitu yang bermaksud siapakah yang lebih mendapat hidayah. Seperti yang saya telah sebut tadi, terdapat dua golongan yang disebutkan dalam ayat ini, iaitu golongan pertama adalah golongan orang mukmin, manakala golongan kedua adalah golongan kafir. Jadi kita sudah maklum dan juga kita dapat fikir dengan rasional, dengan baik, manakah golongan yang lebih mendapat hidayah. Sudah tentulah golongan pertama tadi, iaitu golongan orang mukmin, sebab mereka berada pada jalan yang lurus, iaitu jalan siratul mustaqim, dan keadaan mereka pun pada hari kiamat mereka berjalan dengan tegak. Baiklah, saya masuk kepada analogi kehidupan, iaitu pandu kereta. Saya umpamakan antara dua manusia, iaitu yang pertama orang yang melihat, serta yang kedua orang yang buta. Cuba anda bayangkan bagaimana orang yang melihat dan juga orang yang buta memandu kereta. Adakah kedua-duanya akan sampai ke destinasi yang betul dan selamat? Adakah perjalanan mereka lancar? Baiklah, bagi orang yang melihat, sudah pastinya mereka akan sampai ke destinasi yang betul dan tepat melalui jalan yang mereka inginkan. Mereka dapat mengetahui bagaimanakah keadaan jalan, serta mereka boleh melihat di manakah arah kanan dan kiri jalan. Manakala bagi orang buta pula, sudah tentu mereka itu tidak akan sampai ke destinasi dengan selamat dan juga destinasi yang tepat, kerana mereka tidak dapat mengetahui bagaimanakah keadaan jalan yang mereka akan tempuhi, dan mereka tidak dapat melihat kiri dan kanan. Dan juga sudah pasti mereka mengalami kecelakaan dan juga kemalangan. Saya umpamakan orang melihat seperti orang mukmin dalam ayat 22 surah Al-Mulk, iaitu mereka melalui jalan yang lurus dalam keadaan yang tegak, serta mereka dapat mencapai kepada matlamat yang sebenar. Manakala orang buta pula, saya umpamakan mereka dengan orang kafir, kerana mereka tidak dapat mencapai matlamat yang sebenar
kerana kesesatan dan kejahilan serta buta mata hati. Hikmah daripada kitab Hikam, saya mengambil hikmah nombor 5, iaitu mata hati yang buta. Kerajinan kamu untuk memperolehi apa yang telah terjamin untuk kamu, di samping kecuaian kamu terhadap kewajipan yang diamanatkan, menunjukkan buta mata hati. Mereka yang terlalu menumpukan terhadap apa yang dijamin oleh Allah SWT, akan tapi mereka lalai serta mereka cuai terhadap kewajipan yang telah diamanatkan oleh Allah SWT, menunjukkan bahawa mereka buta mata hati serta mereka berada dalam kesesatan. Baiklah, akhir sekali, aspirasi daripada Al-Mulk ayat 22, iaitu Adam ayat 22, saya menggunakan akronim HUDA, HUDA, iaitu H untuk hidayah. Itu kita perlu mencari hidayah, dan bagaimanakah untuk mendapatkan hidayah? Itu dengan U, usaha mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan huruf D, iaitu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta dekatkan diri kita dengan Allah. Serta A, iaitu beramal soleh, iaitu melakukan sebanyak mungkin amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Semoga semua mendapat manfaat, pengajaran juga ibrah daripada pembentangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.